Buku ini kata dia sepatutnya dipelajari sebagaimana kita mempelajari fiqhul ibadah. Tak boleh asing. Kalau kita belajar fiqhul ibadah, belajar pasal ambil wudu, pasal istinja, pasal bersuci, pasal taharah, pasal semayang, pasal itu, kalau itu saja boleh, bagus. Tapi kena belajar fiqh daulah ini sama dengan fiqhul ibadah. Sudah sekian lama perbahasan seperti ini dipinggirkan oleh umat Islam. Sebenarnya bukan kita pinggir, kita tidak sedar, kita tidak tahu, atau orang ramai tidak tahu, mengatakan bahawa ada fiqh, nama dia fiqh kenegaraan, fiqh daulah ini yang sepatut dipelajari naik sama dengan hukum-hukum ibadat yang kita belajar dalam bab tahara, dalam bab ibadat dan sebagainya. Akhirnya rata-rata di kalangan umat Islam melihat bahawa politik tiada kaitan dengan agama. Itu kesan. Dia tak dedahkan tajuk yang macam ini sebab kita sendiri terasakan Islam tak ada kena-mengena dengan politik. Politik tak ada kena-mengena dengan Islam. So kita telah menurunkan standard agama kita yang syumul tadi, memang masuk politik tadi, kita turunkan dia sama dengan Kristian. Yang Kristian tidak ada politik dalamnya. Dan kita masih berjumpa ni setiap hari dalam bertengkar kita. So kita kena kemaskan dulu, kita kena faham dulu, kena benar-benar mengetahui soal kenegaraan adalah masalah dunia dan urusan agama adalah masalah peribadi semata-mata. Tengok itu pandangan yang seperti yang dia merosakkan agama dia, merendahkan agama Allah yang tadi saya katakan bahawa yang paling mudah sekali kita menangkap, yang paling mudah tengok balik sejarah yang Nabi tempuh. Nabi sebagai apa? Lepas berhijrah ke Madinah, Nabi telah menumbuhkan sebuah negara yang cukup segala syarat sebuah negara. Sebab negara dalam pandangan politik moden mesti mempunyai 5 rukun utama. Cukup 5 di negara. Korang 1 dia bukan negara. 1, ada tanah air yang dipanggilkan geographical border. Ada tanah air, ada tempat. Madinah itu tempat untuk negara Islam. Cukup 1. Yang kedua, ada rakyat. Sahlah Madinah ada rakyat. Bukan buat negara tengah padang pasir tak ada orang. Ada rakyat. Yang ketiga, mesti ada ketua negara. Muhammad ketua negara. Yang keempat, mesti ada undang-undang. Islam ada Quran, ada sunnah, ada hukum mencuri, hukum merompak, ada hukum riba, hukum zina, hukum hirabah, ada hukum. Dan yang terakhir, mesti ada asyiadah. Sovereignty makna ada kedaulatan. Apa kedaulatan? Negara yang diisytiharkan tadi itu tidak boleh orang menceroboh. Kalau menceroboh, kami ada kekuatan untuk mempertahankan diri kami. Dan Nabi kita ada semuanya. Sebab itulah maka nak buktikan ada itu, tahun kedua awal tahun kedua hijrah, Abu Sufyan dengan kapilahnya balik daripada Syam, Syria sekarang, nak melalui Madinah. Mereka tak boleh buat begitu. Madinah ada sovereignty, ada kedaulatan. Nabi keluar dengan tentera Islam pergi nak tahan. Boleh lalu, ada peraturan.
Masuk barang boleh, kena bayar mukus. Itu mana kedaulatan. Dan mereka terpaksa mengakui ada kedaulatan. Abu Sufyan tak berani masuk ketika itu ke Madinah. Dia lari keluar jalan pantai. Kerana dia telah mengutus utusan ke Mekah dah, mengatakan Muhammad menyekat, nak sekat mereka dan sebagainya. Orang Mekah turun dengan tentera yang banyak. Abu Sufyan hantar balik utusan, jangan keluar, kami pun dah selamat, dah lari. Tapi orang Mekah angkuh, tak, kami nak mengajar Muhammad. Datang juga, maka berlakulah perang Badar. Situ saya katakan bahawa kita ada sovereignty. Bila 5 tu ada, maka sah dia negara. Bila sah dia negara, so Muhammad menjadi pemerintah, ketua negara. Jika tak nama politik, nak nama menatang apa? Itu semudah itu yang boleh kita terang kepada orang. Islam dengan politik tidak berpisah. Tapi masih orang Islam mengatakan tidak, agama tidak boleh bercampur dengan politik. Tak apalah, aku yang tak faham boleh bagi faham. Tapi kalau memang degil sampai hujah macam mana pun tetap berpegang dengan tu juga. Macam cerita lama lah, seorang dengan seorang kawan dia berjalan di padang, cerita lama tu, nampak tengah padang tu ada satu benda bergerak, tapi warna dia putih, nampak dia jauh. Seorang hantar, nampak apa dia agak-agak. Kata kawan dia, kambing. Dah, bukan kambing, aku agak itu burung bangau. Dah, kambing bangau. Jom kita pergi tengok. Berjalan-jalan dekat dengan barang putih itu, dia terbang. Bila terbang saja, orang yang kata kambing itu, kan kambing, terbang, kambing terbang. Kalau siapa terbang pun kambing juga, nak bertengkar apa lagi dah? Mampu tak menang sampai bila-bila. Terbang burung sama. Saya nak kiaskan ni, ada orang kita bagi faham begitu pun masih nak kata juga Islam dengan politik tak bersatu. Lah, Nabi buat apa? Islam berkembang di tanah Arab yang kecil begitu sampai keluar. Senarai ketua negara Islam tu memang orang semua tahu. Nabi wafat, sampai kepada jasad Nabi yang mulia itu yang sepatutnya, logik akal kita katalah selesaikan dahululah jenazah Nabi itu, selesaikan dahulu, mandi, kapan, semayang, tanam, lepas tu kita fikir hal dunia. Tapi Allah Ta'ala pilih dah satu cara, buka minda sahabat, minda Abu Bakar, Umar, Osman, Ali yang termasuk. Tapi dia tak datang, dia tak terlibat dengan pemilihan. Tapi tak apalah, sebab besar semua berfikir pada ketika itu pentingnya melantik ketua negara dahulu, menggantikan tempat yang dikosongkan oleh Nabi Muhammad sebagai ketua negara. Lantik itu dahulu sebelum kita nak selesaikan jenazah baginda. Dan orang siapa pun tak bantah. Maknanya penting. Tidak boleh ada saat umat Islam dengan negara mereka kosong daripada ketua negara. Ketua negara hal politik. Memilih ketua negara itu hal politik. Tapi politik Islam. Maka berlakulah ijma' sahabat yang nak mengatakan bahawa ini adalah kerja besar yang perlu diselesaikan. Ini nak kena tanam. Dan sepatutnya kalau kita boleh pegang